Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan spherical triangle dan kegunaan dia untuk astronomi. Okay. Spherical triangle ni adalah segitiga di atas berbola sfera. Sebelum ni kita biasa belajar dalam matematik dulu. Kebanyakan kita pernah belajar dalam matematik dulu ada segitiga. Segitiga yang kita belajar dulu adalah berdasarkan flat, satah yang flat. Ini segitiga. Maka geometri dia pun flat. Bila segitiga macam ni, sini mesti 90 darjah. Kalau saya buat macam ni 90 darjah. Dan sini A tambah B. Okey. A tambah B sama juga A tambah B, okay, A tambah B sama juga 90 darjah juga. Sebab apa? Sebab dalam satu segitiga dia mesti setelah satu segitiga ni jumlah sudut dia, okey. Jumlah sudut dia adalah mesti apa? Mesti 180 darjah. Sebab apa? Sebab flat, permukaan satah rata. Okey. Itu spherical, itu adalah triangle yang kita belajar sebelum ni. Sama ada macam ni, ada sudut tepat ataupun tak sudut tepat. Tak sudut tepat. A tambah B tambah C. Okey. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C mesti sebab exactly 180 darjah. Sebab apa? Sebab satah rata ni. Sebab kes satah rata ni. Kes satah rata. Tapi kalau segitiga di atas apa? Di atas permukaan bola, kita kena imagine, kita kena buat bayangan bola tu membulat. Bola membulat ni. Kita kena bayang ni bulat. Ni bulatan di atas dua dimensi. Kita bayang dia tiga dimensi. Kita bayang dia tiga dimensi. Kalau saya buat tonal pun, ni saya buat tonal sebab ada kata cahaya sebelah sini. Contoh cahaya kita dari sini. Kalau saya buat tonal, okey. Sini bulat bulatan membulat. Bola membulat lah. Bola besar membulat. Okey. Supaya kita terbayang dia adalah bola, bukan bulatan, garisan bulatan di atas satah mendatar. Ya, itu problem tu. Segitiga spherical triangle ni ataupun segitiga sfera ni, okey, segitiga sfera, spherical triangle ataupun segitiga sfera. Segitiga sfera ni kita kena bayang tiga dimensi. Kita kena bayang tiga dimensi. Kita kena bayang. Memang betul-betul kena bayang tiga dimensi. Segitiga di atas permukaan apa? Satah. Dia punya permukaan berbola sfera. Ni ada cahaya di sini, berarti sini gelap lah. Sini dia gelap. Ada segi apa dah? Dari segi pandangan dia. Ada segi tonal dia. Sebelah sini akan jadi gelap. Macam kita tengok bulan lah. Dia gelap sebelah. Kadang-kadang lah bulan gelap sebelah. Kadang-kadang jadi bulan sabit sebab sebelah sana gelap banyak. Okey. Jadi maksudnya ini adalah berbola. Bola. Sfera, ini adalah sfera. Ini adalah sfera. Jadi bila sfera, segitiga di atas sfera tak sama dengan segitiga di atas satah mendatar. Tak sama. Jadi segitiga di atas sfera dia garisan lurus juga. Garisan lurus. Tapi disebabkan dia bentuk curve, melengkung, dia punya curve, kelengkungan berbola ni, permukaan, bulatan tu terpaksa jadi melengkung. Tapi melengkung pada mana? Melengkung pada arka. Melengkung pada arka yang berkaitan dengan pusat ni, pusat sfera dalam ni. Di dalam sfera ni. Ni imagine duduk dalam, jangan imagine titik tadi pun dalam dalam. Jadi dia punya arka yang berkaitan dengan pusat sfera iaitu lekuk. Kalau kita buat garisan di atas garisan salah satu sisi segitiga
segitiga di atas permukaan melengkung ni, membulat, maka dia merupakan lekuk bagi sektor yang berpusat di pusat sfera. Contoh, dia memang kita akan buat garisan lurus juga. Sebagai contoh, kita di sini kita ambil benang. Benang ni paku je, ni paku. Kita tarik benang. Tarik benang. Sampai sini. Ini benang ni, benang kita tarik lurus. Lurus ni. Benang. Tarik secara lurus, tarik secara tegang, menempel atau melekat pada permukaan. Kita tarik bagi dia melekat pada permukaan, biasa menempel pada permukaan, melekat, tegang. Si kita paku pula. Paku, contoh paku. Ibu paku. Kita tarik. Jadi benang ni akan membentuk sektor yang berpusat di pusat sfera. Okey. Ini daripada sini ke sini memanglah garisan terbina lah, garisan salah satu daripada segitiga tu di atas permukaan. Tapi sisi segitiga yang lain tu adalah merupakan jejari. Sisi bagi garisan, sisi bagi garisan antara satu titik dengan satu titik di atas permukaan sfera, sisi bagi garisan ni merupakan apa? Merupakan jejari untuk sektor yang berpusat di pusat sfera tadi. Di dalam, ni ke dalam. Ni adalah ke dalam. Dalam. Saya buat apa ke dalam? Ni R, radius. Jejari yang tenang. Ini jejari juga. Jejari ni sama lah. Jejari dengan jejari sama banyak. Sebab sudut pandangan dia kita dapat gitu. Gitu. Jari. Ke dalam sana. Ke dalam sana. Ini sektor. S E sek E. Maksudnya di luar, dalam, hijau. Sektor. Ini adalah lekuk. Ini adalah lekuk bersama dengan lekuk. Lekuk bagi sebagai contoh, kalau kita boleh keluarkan ni, dia akan jadi gini ya. Gitu. Sektor lah, ini sektor. Ini jari, ini lekuk. Okay. Kalau kita keluarkan ni, macam ni lah rupa dia. Dia punya, okay, dia punya ini adalah lekuk. Lekuk ni adalah merupakan sisi di atas permukaan. Permukaan apa? Permukaan sfera. Sisi di atas permukaan sfera. Ini sisi. Dia merupakan sisi. Sisi di atas permukaan sfera. Berarti lekuk ni kalau kita perasan, ada kerja kita tarik benang kita sambungkan, panjangkan benang tu, panjang sampai sana, panjang benang tu, kita panjangkan lagi benang. Okey, kita perpanjangkan lagi benang ni kita panjang lagi. Dia akan melurut di atas permukaan sfera ni sampai belakang sana, sampai balik sana, sampai balik sana, dan benang tu akan curve balik kat sini. Dia akan sampai sini balik. Itu. Berarti kalau kita tarik benang tu akan melurut sampai betul-betul tarik tegang, betul-betul tegang. Dia pergi balik sana, sampai ke sini balik, dia akan sampai sini balik. Jadi ini adalah apa? Lekuk ni adalah salah satu sisi ataupun sebahagian sisi daripada bulatan maksimum, ataupun dinamakan bulatan ini dinamakan apa? Bulatan gedang. Ini bulatan gedang. Ini adalah bulatan gedang. Ataupun bulatan
maksimum. Bulatan maksimum. Bulatan gedang ataupun bulatan maksimum. Okey, dia punya berarti salah satu sisi yang betul-betul berada yang betul-betul meluruskan garis lurus, maksudnya garis lurus kalau kita tempelkan dia ataupun kita lekatkan dia di atas permukaan sfera, dia merupakan satu sisi. Dia merupakan sebahagian sisi. Dia merupakan sebahagian daripada sisi kepada bulatan gedang. Gitu. Jadi ada kata kita buat tiga garisan yang menempel ataupun yang melekat di garisan lurus yang melekat, yang dilekatkan di atas permukaan sfera. Kalau kita buat tiga, sebagai contoh ni garisan lurus lagi. Kita lekatkan lagi. Kita nak pasal. Saya bagi nampak sikit. Ada benang lain pula. Kita lekatkan lagi benang lagi tu. Dipaku juga. Okey, benang lain pula. Dan paku ni samalah. Kalau paku ni merupakan sisi untuk sektor. Sektor yang ini jadi lengkup dia. Macam kes macam ni sebiji. Okey. Jadi ini adalah satu sisi, ini adalah satu lagi sisi dan dua sisi. Jadi dua sisi kepada apa? Kepada yang mana masing-masing itu adalah diwakili oleh apa? Oleh garisan lurus yang dilekatkan ataupun ditempelkan di atas permukaan sfera. Yang mana ini pun kalau kita perpanjangkan, benang ni kalau kita perpanjangkan, dia akan pergi ke belakang sana. Belakang sana tu pergi lagi. Kalau kita lurut benang tu lah, dia akan pergi belakang sana sampai sini. Benang tu akan naik balik. Sampai sini balik. Maksudnya sisi ini pun merupakan sisi kepada bulatan gedang yang ini pula. Dia buat bagi cantik sikit. Sisi kepada bulatan gedang ni. Tarik benang tu, lurut benang tu sampai belakang sana, dia akan pergi belakang sana dan dia akan, benang tu akan keluar dari sini. Berarti sisi ini juga sisi garisan yang lurus yang ditempelkan ataupun dilekatkan di atas permukaan sfera adalah juga sisi kepada sebahagian sisi kepada bulatan gedang yang ini pula. Ini juga bulatan gedang. Ini pun bulatan gedang juga. Gedang. Okay. Yang mana pusat dia? Di pusat sfera. Okey, ada kata kita buat satu sisi lagi yang menyambungkan antara paku ni dengan paku ni dengan garisan lurus. Benang kita tarik tegang lurus tu. Tapi kita disebabkan permukaan sfera ni curve, kita lekatkan, kita tarik secara tegang dan lekatkan atau tempelkan di atas permukaan yang membulat ni, yang curve ni dengan tegang. Kita tarik daripada paku ni ke paku ni dengan keadaan tegang, dia akan curve. Maksudnya luruslah. Kalau kita jadi orang kecil kat sini, kita jalan kaki, kita akan jalan kaki sentiasa straight. Tapi sebenarnya bumi ataupun berbola ni melengkung. Kita akan ikut kelengkungan dia. Tapi kita tu menuju straight sini. Disebabkan kita akan sampai sini. Disebabkan dia melengkung, maka kita ikut lengkungan dia. Tapi kita bergerak untuk dalam keadaan straight. Macam tu juga benang dari sini ke sini. Benang dari sini ke sini. Okey. Benang dari sini ke sini, kita kalau kita tarik secara tegang, okay, dia akan ikut curve lah. Curve bulatan. Gitu. Ikut curve bulatan. Jadi ini juga, benang juga merupakan salah satu daripada sisi kepada bulatan gedang yang lain pula. Tarik secara belakang sana tu. Belakang sana. Okey. Belakang sana kita buat betul-betul lah bergeser. Belakang sini. Dia akan keluar ke sini. Gitu. Ini adalah bulatan gedang yang lain pula. Gedang. Ini adalah apa? Ini adalah sisi yang menyambungkan antara paku sini dengan paku sini.
Dan kalau kita tengok sisi ini adalah garisan ataupun benang yang lurus yang kita lekapkan di atas permukaan curve sfera yang membulat ni. Lurus dilekapkan, kemudian lurus dilekapkan, maka dia berbentuk segitiga. Inilah dinamakan segitiga apa? Segitiga sfera. Segitiga sfera. Segitiga sfera. Sifat dia setiap sisi, okey, sisi, okey, tak apalah, buat ni. Setiap sisi adalah sebahagian sisi. Okey. Setiap sisi ini adalah sebahagian daripada sisi bagi bulatan genang. Sisi ini adalah sebahagian daripada sisi bagi bulatan genang. Dan sisi ini juga adalah merupakan sebahagian daripada sisi bagi bulatan genang. Okey. Pusat. Okey. Pusat lekuk bagi setiap sisi adalah pusat sfera. Okey. Maksudnya ini sebagai sektor. Jadi kalau kita keluarkan ni, dia bentuk sektor lah. Kita keluarkan ni, dia bentuk sektor. Ni lekuk. Okey. Pusat lekuk. Ni lekuk dia ada pusat lah. Sektor lekuk. Lekuk dia ada pusat dia. Pusat lekuk bagi setiap sisi. Ni sisi ni. Pusat dia adalah sini, iaitu pusat sfera. Pusat lekuk bagi sisi ni adalah pusat sfera. Pusat lekuk bagi sisi ni juga pusat sfera. Pusat lekuk bagi sisi ni juga pusat sfera. Maka pusat lekuk bagi setiap sisi adalah merupakan pusat pada sfera. Okey. Kemudian ada lagi satu dia punya undang-undang dia. Macam kalau di atas permukaan yang flat semua sudut dicakupi ataupun sudut dalam adalah exactly sama dengan 180 darjah, tepat-tepat. Tapi kalau macam ni, di atas permukaan sfera, semua sudut dalam, okey, A, B, C. Okey. Sudut dalam, jumlah sudut dalam, okey. Jumlah sudut dalam tiga adalah melebihi 180 darjah. Jumlah sudut dalam segitiga adalah melebihi 180 darjah ataupun simbolnya, okey, A tambah B tambah C lebih daripada 180 darjah. Ataupun simbol yang lain-lain kalau kita nak samakan dengan kalau kita nak samakan dengan 180 darjah juga, A tambah B tambah C. Okey, tolak E. Ini adalah lebihan, sama juga dengan 180 darjah. Okey. Yang kita pakai yang ni lah, senang ingat. A tambah B tambah C adalah bersama dengan apa? 180 darjah. Okey. Disebabkan dia tak sama dengan 180 darjah, dia lebih,
maka geometri kiraan atas ni tak sama. Dia punya rumus kiraan di atas ni tak sama dengan rumus kiraan di atas ni. Okey, di atas ni kita boleh saja buat teorem Pythagoras. Tak tahu apa yang ni. Panjang sisi ni kuasa 2 tambah panjang sisi ni kuasa 2, maka kita punca pasudukan kedua-duanya, dapatlah panjang sisi ni. Itu teorem Pythagoras boleh dibuat di atas apa? Di atas permukaan flat ataupun mendatar. Tapi kalau permukaan curve tak boleh buat begitu. Kalau permukaan flat boleh saja. Kita nak dapatkan kita guna nak dapatkan sisi ni. Maksudnya sin B sama juga sisi ni bahagi ni. Kemudian B kita tahu berapa darjah, yang ini kita tahu berapa panjang. Nampaklah sisi ni. Kita boleh buat begitu. Tapi kalau disebabkan dia curve, dia melengkung begini, dia tak sama dia punya formula tu. Dia beza sikit saja. Jadi perbezaan itu kita nak tunjuk formula apakah yang berkaitan dengan segitiga di atas sfera samawi. Dia ada perbezaan sikit berbanding dengan segitiga di atas permukaan flat mendatar. Saya akan tunjuklah dia punya formula-formula yang terlibat untuk kita kira elemen-elemen di atas ni, sama ada elemen sudut ataupun elemen panjang. Panjang pun dia diwakili oleh panjang ni pun dia diwakili oleh sudut sebenarnya. Okey. Kalau nak kira jarak, barulah kita terbitkan daripada sudut tersebut. Okey, saya akan tunjuk formula yang berkaitan. Okey. Ini segitiga sfera. Ini adalah segitiga sfera. Okey. Dia senang sikit. Ini saya salin balik apa kata. Untuk display sudut, sebaik-baiknya kita tukar daripada A kecil sini kepada A besar. Kita tukar untuk display sudut. Display dekat sudut dah kita tukar. A kecil kita jadikan A besar sini. A besar. Sebab sudut dalam kita buat dalam huruf besar. Sebab semua rumus-rumus tu nanti akan membabitkan simbol macam ni. B besar. Yang ini kita besar sikit lah. C besar. C besar. Dan kalau sini A besar, sisi ni adalah A kecil. Dan A kecil ni diwakili oleh bukaan sudut, bukan jarak sebenarnya. Okey. Maksudnya bukaan sudut macam mana? Kita tukar siap-siap kat sini. Ini A, ini B dan ini adalah C. C besar lah. A kecil. A kecil ni diwakili oleh sudut apa? Okey, tengok sini. Saya buka tadi kan. Ini lengkung, ini sektor. Sudut kat sini sebenarnya. Sudut kat pusat bulatan kan. Sudut dekat akar kat pusat bulatan sini. Sudut ni sebagai contoh 50 darjah. Panjang ni diwakili oleh 50 darjah kat sini. 50 di sini, buka sudut kat sini 50 darjah. Buka sudut kat sini 50 darjah diwakili oleh panjang. Diwakili oleh ni A besar. Ini A besar kan? Ini A besar. A besar. Sudut dalam. Panjang ni adalah A kecil. Diwakili oleh A kecil yang ni. Berarti daripada sini ke sini adalah A kecil. Kepanjangan A kecil ini diwakili apa? Oleh sudut. Kepanjangan diwakili oleh sudut dekat pusat bulatan sana. Kepanjangan A diwakili oleh sudut dekat pusat sfera sana. Pusat bulatan lah, bulatan sfera. Pusat sfera lah. Ini diwakili, ni A darjah sebenarnya. Ini diwakili oleh A darjah dekat pusat sfera. Gitu. Sedikit lain. Okey, kita buat untuk semua. Kalau ini B besar, ini adalah B kecil. B kecil pun sama juga kes dia. Sisi yang sama ni sorry, pusat bulatan yang sama. Sisi ni pusat bulatan yang sama. B ni macam ni. Mudah-mudahan pusat lekuk bagi setiap sisi adalah pusat sfera, iaitu pusat bagi bulatan yang sama. Pusat bagi sfera yang sama lah. Kalau B, lihat sini B. Maksudnya B darjah sini. B ni adalah diwakili oleh B darjah kat sini. Kalau C pula, C ni C kecil. C besar tangan dia C kecil. A besar tangan dia kecil. B besar tangan B kecil. C besar tangan dia C kecil. C kecil ni diwakili oleh
bukaan di pusat bulatan satu, di pusat sfera sana tu. C darjah. Okey. C darjah. Okey gitu. Itu dia punya situasi untuk elemen-elemen untuk kita kira buat kiraan di atas segitiga sfera. Okey, sekarang kita akan tengok formula dia. Formula dia beza sikit. Okey. Kalau dalam satu berdatar, flat lah. Satu berdatar ni. Okey, bagi contoh, formula yang paling kita senang ingat formula C lah. Okey. A kecil setang A kecil, B setang B kecil, C setang C kecil. Okey. Kita nak tahu panjang A. Disebabkan dia bukan mewakili sudut, dia mewakili panjang, betul? A per sin A besar ni, sama juga nak tahu panjang B pula. B per sin B. Sebab dia panjang, dia bukan mewakili sudut. Sama juga C per sin C. Ini dia punya formula dia. Kita boleh buat mana-mana lah yang sepadan. Sama ada ini dengan ini, ataupun ini dengan ini ke, ataupun yang ini dengan yang ini. Mana-mana lah. Dari segi rumus ni kita boleh padankan untuk mendapat jawapan. Tapi ini sistem dia. Kalau flat, kalau datar. Kalau membulat, kalau curve, dia akan jadi beza sikit sangat. Jangan rasa pening benda ni. Di senang je. Kalau A per sin A sini, C A kecil bahagi dengan sin A kecil bahagi dengan sin A besar, tambah C dari depan tu, sama dengan sin B kecil bahagi dengan sin B besar, sama juga sin C kecil bahagi dengan sin C besar. Gitu. Tambahkan huruf C, tulisan C dia depan. Gitu. Okey, maksudnya untuk dapatkan berapakah sudut ni. Sebab dia bukan mewakili panjang, tapi mewakili sudut. Sebab apa? Dan sebab kita nak guna ujian astronomi, dia punya sudut bukaan A, kata A itu adalah dia punya curve, jarak curve antara satu bintang dan satu bintang. Contohlah, satu objek sambung dengan satu objek sambung yang lain. Kita tak, bila sambung atau bintang, kita tak boleh kira dengan jarak jauh sangat. Tak mungkin dengan kita untuk kegunaan kita pun, untuk kegunaan astronomi lapangan ni. Tapi kat sana antara satu dengan satu ni kita boleh kaitkan apa? Berapa sudut? Kita sebagai pencerah ni, berapa sudut? Sebagai contoh, 50 darjah. Itulah yang kegunaan A tu. Kemudian yang A besar tu adalah dia punya sudut dalam dia. Sudut kat sini antara bintang tu ada satu lagi bintang. Sudut ni. Ni adalah A besar. A kecil tu adalah daripada kedudukan kita sebagai pencerah. Sebab itulah dia berkisar sekitar sudut saja. Okey, kemudian ada satu lagi rumus, iaitu rumus cos. Bila kita faham benda ni, kita boleh hafal teruslah. Kita hafal terus. Maksudnya kita tahu sebab apa ada perbezaan tersebut. Okey, rumus cos saya akan tulis terus. Berkaitan dengan juga sebagai contoh, cos A sama juga cos B darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos A besar. Gitu. A ni kita tahu mana tu? A tu mewakili A besar dalam. A kecil ni yang B kecil tu, B kecil ni yang ni. Dan C kecil ni yang ni. Sama lah tu. Jadi ini rumus dia. Ini salah satu rumus dia. Dan kita boleh buat beginilah. Kalau kita sekarang ini B, dia akan jadi begini pula. Cos B sama juga. Kita tukar je lah. Cos A darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos. Tengok apa yang kepala dia. B besar. Itu sistem dia. Ataupun cos C sama juga cos A darab dengan cos B tambah sin A darab dengan sin B darab dengan cos apa kepala dia? Kepala dia adalah C, cos C besar. Gitu. Dan kita boleh olah formula ni sebagai contoh. Kita nak tahu sudut ni.
Jadikan A sebagai tajuk. Senang je. Olah yang ni. Olah yang ni. Jadikan A sebagai tajuk. Sebagai contoh. Jadikan A sebagai tajuk kan. A sebagai tajuk. Cos A besar. Sama je kita pindahkan. Cos A tolak cos B darab dengan cos C. Bahagi dengan sin B. Ini kena hati-hati sikit ya. Kena buat kurungan supaya apa? Tak berlaku kesilapan. Ini pun buat kurungan pun tak masalah. Cos bahagi dengan. Kalau dalam kata elok kita buat kurungan tak masalah. Cos sorry. Yang mesti yang dipindah dulu sin B darab dengan C. Gitu. Kalau kita jadikan dia sebagai tajuk lah. Gitu. Ataupun dari segi matematiknya, dari segi simbol matematiknya cukup kita buat macam ni. Sekarang saya nak tunjuk bagaimana nak buat operasi dalam apa? Operasi dalam kalkulator saja. Sekarang ni saya tunjuk dari segi simbol matematik cukup macam ni sebenarnya. Cukup macam ni. Cukup gini. Ini simbol matematik. Cukup lah. Kita faham lah tu. Sebab dia akan prioritikan darab. Tak perlu buat kurungan sebenarnya. Ini simbol matematik. Tapi kalau nak masuk dalam kalkulator, ini yang show sebaik-baiknya. Cos A sama juga buat kurungan dulu. Cos, okey. Buat kurungan. Kurungan besar. Lepas tu kurungan pula dalam ni. Kurungan biasa tak apa. Sebab dalam kalkulator sama yang kurungan ni. Cos A, tutup kurungan, tolak. Okey, buka kurungan. Cos B darab dengan cos C, tutup kurungan dan tutup kurungan sekali. Kemudian tekan. Ini kalau dalam kalkulator lah. Buka kurungan C B darab dengan C C, tutup kurungan. Kemudian tekan sama juga lah, akan dapat. Dan kalau dapat nilai A, shift ataupun invert A, invert cos. Okey, ini dia punya formula dia lah. Formula yang kita boleh gunakan untuk apa? Untuk segitiga sfera. Okey. Dan sekarang ni kita nak tengok kegunaan dia. Kita tengok kegunaan dia. Okey, kita dah faham benda ni dah. Okey. Sekarang ni saya akan tunjuk kegunaan dia kat sini pun boleh. Tak masalah, tak susah sangat. Saya akan buat kat sini. Saya akan buat lingkungan ini untuk kita buat operasi kiraan. Senang saja kiraan. Okey. Sebagai contoh, kirakan. Ini contoh soalan. Contoh soalan. Kirakan jarak arah kiblat dulu lah. Arah ataupun azimut. Arah kiblat ni kita dah belajar tadi. Azimut dari bandar A ke bandar B. Okey. Kirakan azimut dari bandar A ke bandar B. Contoh. Kirakan azimut dari bandar A ke bandar B. Koordinat bandar A sama juga. Okey. .20 darjah utara dan 60 darjah timur. 60 darjah timur. 60 darjah timur. Koordinat B sama juga. Sama juga. darjah utara, okey, dan 100 darjah timur. Okey, betul. Ni kalau nak kirakan azimut ni, kita kena apa? Kita kena kita kena buat bumi lah. Bumi dan juga
origin, latitude serta longitude. Sebab apa? Sebab ada utara tu untuk latitude, timur tu untuk apa? Untuk longitude. Okey. Jadi disebabkan kita kena buat kita kena lukis kedudukan sfera yang mewakili bumi tu, maka kita kena buat dia punya semua origin tersebut lah di bumi. Okey. Maka kita kena buat asalan, iaitu untuk timur. Ini kutub utara, ini adalah kutub selatan. Kutub selatan. Okey. Ini asalan untuk timur. Sebab semua ni ke timur. Jadi tak perlu kita buat tengah-tengah. Ini asalan untuk timur, Greenwich. Greenwich ni kosong darjah. Kosong darjah apa? Timur ataupun barat. Dan kat sini dia ada utara ataupun selatan, maka akan memberikan asalan origin untuk latitude, iaitu khatulistiwa bumi. Maka kita nak kena plot kedudukan bandar tu untuk kita apa? Membolehkan kita kirakan azimut tersebut. Ini sebagai satu contoh kegunaan ni. Simple je kan. Maka kita plot lah. Kalau khatulistiwa bumi ni asalan dia ada untuk apa? Kosong darjah utara ataupun selatan. Khatulistiwa bumi ni asalan dia adalah kosong darjah untuk utara ataupun selatan. Okey, sekarang kita plot kedudukan bandar. Kita plot bandar A dulu. Koordinat A 20 darjah utara, 60 darjah timur. Ni paksi bumi dalam ni. Paksi bumi dalam ni. Okey. Paksi bumi dalam sana. Okey. Antara kutub utara dan kutub selatan lah. Okey. 20 darjah utara, kita buat garisan 20 darjah utara dulu. Garisan latitude 20 darjah utara untuk mewakili salah satu komponen kedudukan A. Kedudukan barat A. Di kosong darjah. Ni pusat bulatan, pusat bumi. Ini kosong darjah. Kalau 20 darjah kita naik atas sikit. Kalau sini 90 darjah, kita buat garisan bulatan dulu. Berarti ini adalah 20 darjah lah. 20 darjah. 20 darjah bukaan. Okey, kita buat bulat dia punya garisan latitude yang selari dengan khatulistiwa bumi. Ini latitude apa? Latitude label terus. Latitude 20 darjah utara. Gitu. Kedudukan dia latitude. Tak cerita lagi, tak usah plot kedudukan lagi. Kita tengok pula longitude 60 darjah timur, baru kita boleh plot kedudukan bandar A. 60 darjah timur. Kalau kedua sini kosong darjah. Ni longitude ni. Kalau P separuh bumi 160 darjah, P patah balik ke sana 360 darjah. Tapi kalau 60 darjah lebih kurang kat sini je kita buat. Berarti dia buka macam tu. Berarti bukaan sama dengan bukaan kat sini. Sebab apa sini kalau pusing patah balik 360. Kalau pusing separuh 160. Kalau 60 lebih kurang kat sini je lah. Ini longitude yang mewakili 60 darjah. Gitu. Ini adalah kedudukan apa? Kedudukan bandar A. Ini kita label lah supaya tak keliru nanti. Ini adalah kedudukan bandar A. Ini bukaan longitude 60 darjah. Bukaan latitude 20 darjah. Ini A. Ya, pada ini. Gitu. Kemudian koordinat B pula 40 darjah utara. Okey. Buat longitude untuk B dulu 20 darjah. Kalau 40 darjah besar 2 kali ganda lah. Kita berarti kalau 40 darjah sini tinggi sikit lah. Tinggi 2 kali ganda tadi lah. 40 darjah. Gitu. Ini adalah longitude dia. Latitude dia. Pusing ke sana. Dia ada selari. Ini selari. Di selari. Ini adalah saya label saya siap sebab tak siap. Latitude 40 darjah utara. 40. Buatkan sini sedang supaya tak crowded. 40 darjah utara. Okey. Kita tahu lah latitude tu. Kemudian longitude baru boleh plot. Longitude 100 darjah timur. Ini kosong darjah. Kalau sini 150 darjah. Kalau sini sini kosong darjah. Dibuka sini 60. Kalau buka sini 180. Kalau 100, kat sini sikit lah. Ini. Gitu. Ini longitude. Longitude 100 darjah. Berarti kita label dia siap. Ini bukaan ni adalah bukaan 100 darjah pula. 100 darjah. Longitude.
Ini longitude 1 darjah, ini longitude 1 darjah, dia buka 1 darjah tu, longitude 1 darjah, ini latitude 40 darjah. Maka ini adalah B. Gitu. Senang je. Itu adalah apa? Adalah B. Bandar A dan bandar B berada. Sekarang kita tengok. Dan ini kita boleh buat kiraan berapa jarak antara bandar A dan bandar B. Buat kiraan lagi sekejap. Di kegunaan segitiga, antara salah satu kegunaan segitiga sfera. Okey. Dia kata apa? Dia tanya apa? Kirakan azimut dari bandar A ke bandar B. Dari bandar A ke bandar B, azimut. Kalau kita jadi orang kecil kat sini, berapakah azimut daripada bandar A ke bandar B? Okey. Azimut ni maksudnya dia punya bukaan daripada arah utara dan ke arah pandangan kita terhadap bandar B. Kalau ada tiang tinggi daripada pusat bumi, kena bandar B, kita tarik dari tiang tu ke atas. Memang bumi bulat, tapi bila kita tarik tiang tu ke atas, pandangan kita terhadap tiang tu. Maksudnya pandangan kita tu mestilah kalau kita lekatkan pandangan kita tu di atas permukaan sfera yang membulat, dia akan jadi salah satu daripada sisi segitiga, iaitu daripada A ke B. Gitu ni. Gitu. Ini daripada A kepada B. Dia ini terbina sisi segitiga sfera macam tadi, iaitu ini salah satu sisi, ini salah satu sisi, dan ini pula salah satu sisi. Gitu. Jadi azimut, istilah azimut sama juga apa? Bukaan sudut. Kita faham ni? Bukaan sudut dari arah utara bumi, utara bumi, dari atas bumi, ikut jam, ikut secara ikut jam ke arah mana? Ikut jam ke arah objek. Bukan sudut dari arah utara bumi. Kalau azimut dari A ke B, kita duduk A lah, dari A ke B. Objek dia B. Maka bukaan sudut daripada mana? Daripada arah utara bumi atau utara benar. Bukaan sudut dari sini, ikut jam. Jangan ikut ni, terbalik lawan jam. Ikut jam. Ikut jam. Ikut jam ke arah apa? Objek dia B. Inilah sudut dia. Inilah azimut. Bukaan sudut dari bukaan sudut ni adalah mufu kan? Bukaan sudut ni mufu kan? Bukaan sudut ni adalah apa? Mufu. Bukan memiring pula ataupun melegak, mufu. Bukaan sudut mufu lah. Bukaan sudut secara mufu daripada arah utara bumi ikut jam ke arah objek. Jadi sudut ni nak kira. Sudut ni sama konsep dengan C. Sama konsep apa? Dengan C. Gitu. Yang ni sama konsep dengan B. Okey, sudut dalam. Maksudnya ini sama konsep dengan B. Kita boleh samakan konsep dia. Sini samakan konsep dengan B. Sini samakan konsep dengan C. Samakan konsep ya. Masuk formula terus lagi. Sini sama konsep dengan apa? A. Ini sama konsep dengan A. Lepas tu sudut sekecil ni adalah jarak tadi. Ini adalah sama konsep dengan, dia bukan untuk jarak-jarak, tapi ini adalah diwakili oleh sudut pada angka pusat bulatan. A besar, A kecil. B besar, B kecil. Diwakili oleh sudut pada pusat bulatan. Lepas tu C besar, C kecil. Diwakili oleh sudut pada pusat bulatan nanti. Okey. Jadi ini sama. Kita buat bagi sama sebiji. Senang nak tengok. Sekarang ni kita nak kira C. Kita tengok dulu apa yang dapat daripada apa yang kita boleh perolehi daripada segitiga ni. Okey, kita tengok, kita buka kat sini. Daripada segitiga ni kita boleh perolehi apa? C boleh dapat. C ni adalah bukaan sudut daripada sini Daripada mana? Daripada pusat bumi Pusat bumi dibuka sudut ke atas. Daripada sini sama lah dengan daripada sini ke sini, daripada B ke sini. Sebab apa? Sebab daripada sini, daripada kaca istiwa bumi ke kutub utara 90 darjah. Maka kalau kita dapat berapa latitude dia, kita dah dapat dah C ni. Kalau kita dapat berapa latitude dia, latitude memang ada 40 darjah.
Berarti kalau sini 40 darjah, sini adalah apa? Sini adalah baki dia adalah 90 kan, daripada sini ke sini 90. 90 tolak 40, sini adalah 50 darjah. Sini adalah 50 darjah. 50 darjah. Ini A, ini adalah B, ini adalah C besar. C besar. Kita dah dapat C besar ni apa-apa. Okay. Kita tengok apa lagi yang boleh diperolehi daripada sini. Okey, dari sini. Ini apa pada pusat bulatan ni? Pada pusat bumi ni. Pada pusat kat dalam tanah. Kalau kita boleh dapat berapa sudut bukaan latitude dia, daripada kaki isi bumi ke sini berapa latitude? Berarti ada 20 darjah. Berarti kalau sini 20 darjah, 20 darjah. Sini ke sini 90 darjah, maka baki dia kat sini adalah berapa? 70 darjah. 90 tolak 20 sama jadi dengan 70 darjah. Gitu, baki dia. Sini 20 darjah, sini ke sini 90 darjah, maka baki ni adalah 70 darjah. Dan dua benda lah kita dapat. Tengok apa lagi kita boleh dapat. Ya, sudut dalam. Sini kalau pusing dalam 180, pusing patah balik 360. Pusing separuh bumi dalam 180. Kalau pusing kat sini diwakili oleh apa? Diwakili oleh sudut atas. Kalau kita pasal tadi, bukaan longitude sini diwakili oleh sudut atas 60 darjah. Bukaan longitude sini, okey, diwakili oleh 40 darjah. 40 darjah ini 60 darjah. Maka celah-celah ni 60 darjah tolak 40. Sini adalah 20 darjah. Sini adalah sudut dalam ni adalah 20 darjah. Gitu. Sisi ni ada, sudut dalam ada. Kita nak cari C. Macam yang kita dapat. Okey. Sekarang ni kita tahu dia adalah rumus yang ada. Andai kata kita boleh dapat sudut sisi, kalau ini A besar, ini A kecil. Ni kita buat operasi, kita main operasi atas ni je lah. A besar, ni A kecil. Cuba kita tengok betul. Ni kita guna matematik sikit. Andai kata kita dapat sini, memang boleh dapat apa? Sebab kita guna rumus cos. Rumus cos ni. Kita dapat A kan? A. B ada tak? B ada. Ni B. B ada 70. B. B ni ada. B sama dengan 70 darjah. Okey. A, kita nak tahu A. Okey, kita nak tahu A. Kita nak tahu A. B ada. Okey, good. B ada. B ada. Tak salah. B ada. Boleh jadi. C pada? C ada. Sini tak sama lah dengan C. Benda yang sama. Boleh? A besar. A besar ada. A besar pada. Maka persesian tu A 20 darjah. Masuk dalam formula tu. Kita masuk dalam formula cos A Allah. Cos A. Tengok formula tu. Tu salin balik tak masalah. Cos A sama juga cos B darab dengan cos C tambah sin B darab dengan sin C darab dengan cos A besar. Masuk formula je. Cos A yang kita nak cari tu cos A sama juga cos B. Tulis je. B berapa darjah? 70 darjah. 70 darjah. Darab dengan cos C. C berapa darjah? 50 darjah. 50 darjah. Okey. Lepas tu tambah C B. Sama dulu dalam sabar 70 darjah. Darab dengan C 50 darjah. Darab dengan cos A besar. A besar berapa darjah? 20 darjah. Masuk dalam kalkulator dapat A. Tekan shift dapat A berapa darjah. Gitu. Okey. Okey. Bila kita darab dia punya elemen sudut dalam formula ni, kita dapat sudut A. Sudut A ni adalah 26 darjah 19 minit 36 saat. Okay. Berarti sudut cos A, sudut A ni lah, sudut A ni. Sudut A ni adalah 26 darjah 19 minit 36 saat. Berarti ini bukan azimut lagi, bukan C lagi, ini baru A. Bagaimana dapat C? Tapi kita tulis dulu siap-siap. Kita tulis siap-siap dulu. Ini A sama juga 26 darjah 19 minit 36 saat. Nak tulis kat sini pun boleh. Kalau tulis kat sini pun tak masalah, sama aja. Okey.
Sekarang kita dapatkan C. C sulit lah. Masuk sini. A. Okey, itu. Kalau dalam kes ni, A ni kat sini lah. 26 darjah. Sudut. Radio. 19 minit 2.36 saat. Okay. Jadi sekarang kita dah dapatkan C. Okey, cuba tengok. Sudut ni ada A dah. A ada. Dan A besar. Okey. Tengok formula dia. Kita dapat C ni. Kita dapat C. Kita dapat C besar. Kita dapat apa? C besar. C besar apa? Apa yang ada kat sini? A kecil ada. A kecil ada. Okey. A besar ada. Okey. Try dulu formula dia. Kita tengok rumus mana tu. Kemudian apa lagi kita tengok apa ada? Oh, C kecil ada juga. C kecil ada. C kecil ada. C kecil ada. Oh, kita boleh guna dah. Kita boleh guna C kecil dengan C besar, A kecil dengan A besar. Kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini. Boleh saja kita jadikan okey, kita pindahkan, kita tulis dulu supaya tak keliru. Okey, dia akan jadi sin A mana A kecil 26 darjah ke mana kita mana 26 darjah 19 minit 36 saat bahagi dengan A besar C A besar C 20 darjah. Okey, C 20 darjah. Ada masa tulis kat sini lah senang supaya tak keliru. Okey, tak salah. Okey. Dapat sini. Sebab dah buat siap lah. Okey. Sama juga dengan sin C kecil. C kecil berapa? 50 darjah. 50 darjah bahagi dengan sin C yang nak cari itulah. C yang nak dicari itu. Gitu. Jadi kita boleh jadikan C sebagai tajuk lah. C sebagai tajuk. Berarti akan jadi begini. Sin C sama juga sin 50 darjah darab dengan sin 20 darjah. Okey. Bahagi dengan sin 26 darjah 19 minit 36 saat. Okey. Jadi kita masukkan dalam kalkulator. Tak apa, saya set kalkulator terus kat sini maksudnya. Terus dapat dia punya nilai C tu. C tu yang mewakili azimut tadi. Okey. Okey. C 50 darjah, type C. Kemudian 50 darjah lah. Type 50. Okey. Darab. Okey. Okey. Untuk dalam kes ni, sebaik-baiknya kita buat apa? Buat kurungan. Tak masalah. Kalau tak buat kurungan pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab setengah-setengah kalkulator dia automatik dia betulkan dalam equipment dia. Sin dalam instrumen ni sin 50 darjah darab dengan sin 20 darjah. Okey. Kemudian tarik bahagi. Kalau kalkulator canggih ni terus dia bahagi apa? Sin 26 darjah 19 minit 36 saat. Okey, sama juga. Okey, kita akan dapat dalam tu disebut tekan shift. Shift C. Sebab kita dapat sudut C tu apa. Okey. Okey, dapatlah. C tu adalah apa? C ni adalah 36 darjah. C sama juga dengan 36 darjah 12 minit 43.73 saat. Sama juga C sama juga azimut dia. Okey, sama juga azimut dia lah. 36 darjah 12 minit 43.73 saat ni sama juga azimut. Azimut bagi jawapan dia. Okey, dapat. Azimut dia berapa? Daripada A ke B daripada A ke B. Okey. Kalau kita dah tulis kat sini pun tak masalah. Saya buat kat situ pun kita faham dah. Okey. Ataupun kalau nak tulis ni, tulis dalam rumus saja. Okey, sin C sama juga sin 50 darjah. Okey, darab dengan sin 20 darjah sebagai jalan kira lah. Bahagi dengan sin 26 darjah 19 minit 36 saat. Maka C ataupun azimut dia, azimut ataupun azimut A ke B ni sama juga C ni lah, sama juga C ni sama juga 36 darjah 12 minit
43.73 saat. Okey, ini salah satu daripada jawapan dia. Okey, untuk sampai dapat kat sini saja kita dah boleh dapat dah sekitar 9 markah kat sini. 9 markah. Anda kata soalan ni jadi sampai 15 markah, maka dia akan tanya macam ni. Seterusnya kirakan jarak daripada bandar A ke bandar B. Jarak pula daripada bandar A ke bandar B diberi jejari bumi 6,400 km. Berarti dia ada 6 markah lagi. Maka kalau disuruh kira pula jarak tu, maka kita kena keluarkan daripada segitiga sfera tadi. Okey, kita kena keluarkan dari segitiga sfera tadi. Okey, saya buat tadi kat bawah ni. Kita kena keluarkan daripada segitiga sfera tu apa sektor. Sektor yang membabitkan pusat bumi. Okey. Jarak daripada A ke B. Jarak daripada A ke B ni, ini merupakan lekuk kepada sektor yang membabitkan pusat bumi. Kita kena keluarkan charge dia. Dia punya apa? Dia punya tepingan sektor ni. Kita keluarkan, kita buat ni. Kita keluarkan ni. Ini kan betul-betul sebab dia dalam bumi. Ini pusat bumi. Pusat bumi. Ini sektor, ini lekuk. Lekuk ni dalam bukan jarak ni. Daripada mana A ke B. Okey. Ini jari. Ini jari ni. Okey, tengok. Macam mana saya keluarkan? Ni A. Ni B, bandar B bandar B. Ni ada jari sampai ke pusat bumi. Ni jari pusat bumi. Jari tu dia bagi tahu orang. Jari sampai 6,400 dia bagi ke sini. Okay. Berarti daripada sini ke sini 6,400 km. Sama lah jari ni jari yang sama juga 6,400 km. Jadi kita keluarkan sektor ni. Keluarkan gitu. Maka pusat bumi sini A ke B ni adalah merupakan lekuk. Dalam matematik ini adalah lekuk, ni adalah jejari. Jadi nak tahu berapa panjang lekuk, dia ada formula lain. Ni ada jejari ni, sudut dalam ini mesti dalam bentuk radian. Kita kena jadikan dalam bentuk radian. Okey, lekuk. Ni lekuk. Lekuk. Sama juga jejari. Darab dengan theta ni. Radian itu. Itu formula dia. Lekuk ni, berapa jarak ni, berapa sama juga ni jari darab dengan radian. Jari dalam 400 km. Sekarang ni radian. Kita nak tahu jarak dari A ke B. Sekarang ni radian macam mana dapat? Radian ni adalah merupakan bukaan sudut ni, kat pusat ni. Bukaan sudut kat pusat ni. Okey, ni jari sini. Jari ni, jari, ibu jari. Bukaan sudut kat pusat ni ada sama lah dengan panjang sisi ni. Panjang sisi A. Panjang sisi A ini bukan diwakili oleh dia punya panjang sisi A ni dalam operasi formula yang kita buat tadi ni, ya, kita dapatkan A dulu yang dalam ni A. Panjang sisi A ini diwakili oleh sudut kat pusat bukaan ni. Panjang sisi A ni. Tapi sekarang ni kita dapat panjang dalam bentuk kilometer. Sudut panjang sisi A kita dapat dalam operasi formula tadi ni. Sempurna darjah ni mewakili sudut. Sudut ni dalam darjah. Kalau kita tukar dalam radian, darabkan jari. Dia bagi dah kita kan. Dapatlah lekuk panjang dalam kilometer. Kita masukkan saja. Okey, kita masukkan saja. Iaitu lekuk sama juga. Okey, jari 6,400 km. Okey, sekarang ni trik macam mana dapatkan radian. Kebanyakan orang terlupa. Bagaimana nak hafal formula. Nak tukar daripada radian kepada darjah kepada radian. Senang saja betul saya. Saya bagi betul sisi matematiknya lah. Okey, senang saja betul dia. Betul dia ialah kita semua faham bahawa pi, okey, pi ini betul ni dan tukar daripada mana? Tukar dari okey darjah. Okey. Darjah ke radian. Daripada darjah kepada radian.
kita nak tukar. Okey, kita semua faham bahawa pi adalah pi radian ya. Pi dalam tu 3.142 tu yang mewakili radian tu adalah apa? Adalah 3.142 lah. Adalah pi ni kita nak buat dalam sebutan pi 3.142 ni ataupun simbol dia pi 3.142 radian tu adalah bersamaan dengan 180 darjah. Dalam sebutan darjah 180 darjah. Kita tahu, semua tahu. Semua tahu lah, pi radian sama dengan 180 darjah. Sekarang kita nak tukar yang ni kita dah ada. Yang ni dah ada dalam darjah tadi. Dalam darjah ni 26 darjah. Kita nak tukar 26 darjah tu kepada apa? Kepada radian. Okey. Okey, ni dia punya. Maka kita nak tahu berapa radian untuk 26 darjah tu. Kita buat X radian. X radian. X radian ni kita tak tahu berapa darjah tu. Kita nak dapatkan dalam radian. X radian ni sama juga dengan 26 darjah sebab kita nak tukar daripada 26 darjah kepada radian. 26 darjah 19 minit 36 saat tadi. Jadi ni yang tadi 26 darjah 19 minit 36 saat ni. Kita nak tukar kepada radian. Kita buat sebagai X. X yang kita tahu berapa radian ni. 20 darjah 19 minit 36 saat. Pas kita dah tahu dah 180 darjah. Tu analogi dia. Jadi kita nak tukar, kita buat darah silang. Sebab dia ni semua. Maka kita akan ikat, dia akan jadi X radian sama juga dengan 26 darjah 19 minit 36 saat. Okey. Darab dengan pi bahagi dengan 180 darjah. Dapatlah X ni dalam bentuk radian. Berarti bersama dengan 0.459 radian. 0.459 radian. Itu radian. Jadi sekarang ni dah dapatkan lekuk berapa km. Dah ada nak dijadi dari 400 km. Darab dengan radian. X tu dalam bentuk dia punya apa kan? Sudut 26 darjah tadi dalam bentuk radian. Okey, 26 darjah tadi dalam bentuk radian. 0.459 radian. Maka dapatlah berapa? Dapatlah 2941 km. Dapatlah 2941 km jarak daripada A ke B. Jarak daripada A ke B. Jarak dia. Okey. Okey, cukup segitiga sfera untuk hari ini.